Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berbahagia Fadil Ustaz Al-Bashari Al-Baslani, Urusi Seri Hafiz Al-Bana, juga pendapat dan kedua malam ini. Seluruh jawatan khusus surau dan tujuan akan dibawa serta sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ibadah yang kita dapat bersama-sama pada kuliah pada malam ini. Dan belum terlewat lagi untuk saya mengucapkan selamat tahun baru bagi tahun 2017. Jadi apabila memasuki tahun baru, bermakna bertambahlah setahun lagi usia kita dan berkuranglah baki umur kita. Jadi seperti mana yang saya terbaca dalam putusan Afadi Ustaz ni, yang mana beliau menyebut apabila kita masuk ke tahun baru, maka kita perlu belajar untuk mengurangkan, mengumpul benda-benda yang akan kita tinggalkan dan bermula kerja-kerja kita untuk menambahkan apa yang sebenarnya yang perlu kita bawa bekal pada suatu hari nanti. Jadi saya tanpa melengahkan masa, dengan segala hormat persilakan kepada Ustaz Al-Bashari untuk meneruskan kuliah dalam sebuah hormat muslim. والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين لمشايخنا ومشايخهم ووالدينا ووالديهم ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أكبر الفتوح واشرح صدورنا واشرح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا ضائعين وتوفر الله ضعفاءنا وكل مخالف وراسنا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل ميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون. اهدني بما اختلف فيه لكي تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai dari mana ya? Bagian sebelum itu habis. Belum hari ini. Hari ini bagian sebelum itu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain. Risalah Tauhid
kita masuk kepada bahagian sifat 20. Alhamdulillah kita dah tamat membincangkan tentang 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan juga dalil angkat bagi setiap sifat 20, dan juga kita bincangkan satu sifat yang harus. Artinya kita dah bincangkan tentang 61 tajuk daripada sifat 20. Jadi hari ini tuan-tuan kita belajar malam ni adalah perkara yang fardu kifayah yang kita nak baca, dia bersifat teknikal. Bahagian sifat 20, ulama membahagikan sifat 20 ni kepada beberapa bahagian. Kita tengok pembahagian dia dan kenapa dibahagi begitu. Baik, ketahuilah bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat, dan mustahil atasnya 20 sifat, dan harus pada haknya satu sifat. Manakala 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala juga ada 4 bahagi, iaitu yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang dibangsakan kepada zat, iaitu wujud Allah Ta'ala. Tiada menunjuk kepada makna yang lain lebih daripada hanya berdiri pada zat. Sifat salbiyah ialah sifat yang dibangsakan kepada menafikan atau menidakkan segala sifat yang berlawanan dengan sifatnya, dan segala sifat kekurangan atasnya. Sifat ma'ani itu ialah pecahan kalimah makna. Artinya di dalam bahasa Melayu arti yang bertujuan, seperti mendengar ialah tujuannya yang terbit daripada telinga, maka dikatakan Allah itu bersifat makna. Itu ma'ani juga, iaitu bersifat mendengar dengan tiada telinga, kerana Allah mendengar dengan tiada telinga. Sifat ma'nawiyah, kalimah ma'nawiyah itu nisbah kepada makna, terbangsa kepada ma'ni, maka dinamakan ma'nawiyah kerana ia melazimi, tetap mengikut akan sifat ma'ni. Maka hakikatnya iaitu hal yang wajib bagi zat selagi ada zat, kerana dikarenakan dengan suatu kerana ada sifat ma'ani. Contohnya apabila dikatakan hal keadaan Allah yang berkuasa, maka itulah yang dinamakan sifat ma'nawiyah, iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Ta'ala yang dikarenakan oleh sifat qudrah, iaitu sifat kuasa. Wallahu a'lam. Baik, malam ini kita cuma belajar di dalam jadual sahaja. Banyak sangat awalnya selampuk juga. Baik, bahagian sifat kemudian sifatnya, kemudian maknanya, kemudian pada sini pada kharij. Zihid artinya gambaran pada akal, kharij artinya dilihat pada mata kasar. Lebih kurang berbagi tadi. Baik, sifat 20 dibagikan pada 4 bahagi. Yang pertama, nama sifat itu sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah.
Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Pembahagian sifat ni tuan-tuan dibahagikan kerana berlainan fungsi setiap sifat. Walaupun hakikatnya zat Allah lah, tetapi kita bincang untuk majazi akli. Daripada 20 sifat ni tuan-tuan, sifat yang pertama sifat nafsiyah, sifat yang kedua sehingga sifat yang keenam. Saya tak tulis lah, saya harap tuan-tuan semua dah hafaz. Kita baqa mukhalafatu ta'ala hawadis yamu ta'ala binafsi wahdaniyah, sifat yang kedua sampai sifat keenam. Sifat ma'ani, sifat yang ketujuh sampai sifat yang ke Qudrah iradah ilmu hayat sama basal kalam 7 ke 13. Sifat yang ke-14 hingga sifat yang ke-20 adalah sifat ma'nawiyah. Jadi tuan-tuan yang kita nak belajar malam ni, apa beza dia? Kenapa ulama letak ini sifat nafsiyah, kenapa ni sifat salbiyah, kenapa ni ma'ani, kenapa ni ma'nawiyah? Untuk faham betul tuan-tuan, kita kena tengok apa maksud dulu, apa maksud nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah ni tuan-tuan, maksud dia sifat yang dibangsakan kepada zat. Artinya tuan-tuan, sifat ni tidak menceritakan tentang perkara lain kecuali dia cuma cerita tentang zat. Sifat ni dia kena sebagai sifat wujud. Sifat wujud ni tuan-tuan, wujud merujuk kepada zat sesuatu. Contoh tuan-tuan, baik, contohnya contoh ni lah senang. Contoh orang Didi. Tuan-tuan, orang Didi ni ada ke tak ada? Ada. Kita tak dia ada. Ada dalam bahasa wujud lah. Nama dia Ali. Soalnya sekarang tuan-tuan, yang ada ni Ali ke tubuh badan? Tubuh kan? Jadi wujud ni dia betul-betul menceritakan tentang zat. Dia tidak menceritakan tentang nama. Satu-satunya sifat yang tak ada kena-mena dengan lain, tapi nak beritahu tentang zat ni ada zat. Ada yang macam mana? Nanti yang kita bincang. Kalau tak ada seterusnya. Tapi yang kita nak faham, wujud ni satu sifat yang dibangsakan ataupun ditujukan hanya kepada zat, tertuju pada nilai. Tak ada kena-mena dengan alam, tak ada kena-mena dengan sifat Allah, tak ada kena-mena dengan nak menyatakan Allah sempurna, kita tidak sempurna, tak ada kena-mena. Zat ni, wujud ni cuma satu sifat yang nak beritahu Allah ada. Zat Allah tu ada. Baik, boleh tuan-tuan? Tak faham beritahu, tapi biasa orang tak beritahu, tak faham buat tahu. Baik, tak muat sifat ini. Yang kedua tuan-tuan, sifat salbiyah artinya ibarat yang menafikan perkara yang tidak layak pada zat. Sifat ibarat menafikan kekurangan pada zat. Baik, sifat salbiyah ni asalnya tuan-tuan tidak ada. Kita baqa mukhalafatu ta'ala min hadis yamu ta'ala binafsi wadaniyah. Asal sifat ini tidak ada. Dia cuma ada sebagai ibarat saja. Ibarat ni maksudnya tuan-tuan, bila ada bandingan maka dia muncul. Baik, contoh tuan-tuan, Allah bersifat dengan wujud. Dulu kita buat contoh begini. Ini alam dicipta, ini alam kiamat. Baik, sebelum ada alam, Allah ada tak? Allah wujud. Selepas ada alam, Allah ada tak? Allah wujud.
Wujud yang ketiga ni dikenal sebagai wujud ketika sebelum ada alam, dikenal sebagai wujud yang sifat yang kedua tuan. Wujud yang hilang. Wujud selepas ada alam dikenal sebagai wujud yang baqa. Baik, kitab dan baqa ni tuan-tuan. Kitab dan baqa cuma muncul kerana maksud dia wujud yang kitab artinya wujud sebelum alam wujud. Baqa artinya wujud selepas alam kiamat. Jadi tuan-tuan, kalau alam ni tidak pernah ada tak sebelum alam? Ada tak sebelum alam? Alam tak ada? Tak ada. Ada tak selepas alam? Tak ada. Jadi tuan-tuan, yang ada tu wujud. Jadi tuan-tuan, hakikatnya sifat sabiah ni sifat yang tidak ada, tetapi ada bila ada bandingan. Baik, jadi kita kena bincang beriu sikit. Apa itu lah waya? Sifat sabiah bukanlah tujuannya. Sifat sabiah bukan sifat yang baru. Sifat kesempurnaan ini memang sifat Allah. Sama ada alam atau tidak ada alam, Allah sempurna. Yang itu tuan faham kan? Ada alam ke tidak ada alam ke, Allah sempurna. Jadi tuan-tuan, tanpa ada alam, Allah memang ada tak? Bila ada dia tuan-tuan, tak ada mula, memang ada tak? Ada. Tetapi bila ada alam, maka sifat kita ni tuan-tuan, bukannya sifat ini tidak ada pada Allah, tapi dia tak ada bandingan. Contohnya ni botol air, ni botol air. Contohlah dua-dua ni botol air. Yang mana satu yang tinggi, yang tinggi kan. Kalau botol air ni tak ada tak tinggi? Tak ada. Baik tuan-tuan, tidak ada tinggi bukan bermaksud zat dia berubah. Zat dia macam tu lah, kan? Tapi oleh kerana tidak ada bandingan, tak nampak tinggi, tak nampak rendah. Bila ada bandingan, oh tinggi pun ada. Jadi sifat tinggi tidak merubah hakikat zat. Sifat kita baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdiyah tidak merubah hakikat zat. Zat memang sempurna lah. Setakat itu tuan faham lagi? Baik, kita pergi kepada pembahasan seterusnya. Dan tuan-tuan, apabila disebut sifat sabiah adalah menafikan perkara yang tidak layak pada zat. Nanti dalam bab uluhiyah kita akan bincang tentang kalimah nafi dan isbat. Kalimah nafi la ilaha, kalimah isbat illallah. Nanti juga kita akan bincang, mana ni kita buka sedikit juga. Sebab selepas ni kita akan bincang ni pasti masuk bab ta'alluq dulu. InsyaAllah tuan-tuan akan lupa sebelum kita bincang tadi sebelum nanti. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut la ilaha, tidak ada Tuhan, apa yang kita perlu nafikan? La ilaha iaitu kalimah nafi. Contoh kalau orang bukan Islam, bila dia masuk Islam, bila dia mengucap kalimah la ilaha, sebelum dia masuk Islam, dia percaya berhala Tuhan, dia percaya dewa Tuhan, dia percaya Yesus Tuhan. Jadi tuan-tuan, bila dia masuk Islam, yang nak dinafikan pada kalimah la ilaha ni tidak ada Tuhan ni, artinya Yesus bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan, dewa bukan Tuhan. Barulah dia disebutkan illallah. Kita ni tuan-tuan, siapa yang masuk Islam ni dulu dia bukan Islam, sekarang dia baru masuk. Saya rasa dalam ni tak ada tu. Maksudnya dia lahir sebagai bukan Islam, kemudian dia masuk Islam. Ada ke dalam? Ada. Artinya kita Islam sejak lahir. Jadi kita tidak pernah melantik dewa sebagai Tuhan, tak pernah. Kita tidak pernah melantik Yesus sebagai Tuhan.
Kita tak pernah melantik berhala sebagai Tuhan. Jadi bila kita mengucap kalimah la ilaha, tuan-tuan, perlu tak kita menafikan Tuhan yang lain seperti mana orang Islam? Soalannya. Perlu. Baik. Tuan-tuan, ada yang memang perlu. Ada tak yang akan tak perlu? Tuan-tuan, oleh kerana kita tidak pernah menanti, kita tak pernah menanti, kita tak pernah nanti demo berhala biasa sebagai hal, tak pernah nanti. Jadi tuan-tuan, kita tidak perlu untuk menafikan, sebab kita tak pernah nanti pun. Yang perlu menafikan adalah yang nanti. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan nanti Allah, kita tidak pernah perlu menafikan Allah Ta'ala yang sempurna, sebab kita akui Allah sempurna. Walaupun ayat itu tuan-tuan disebut untuk menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah, ayat ini seolah-olah sebelum ini Allah ada kelemahan, seolah-olah bahasa kita tuan-tuan, seolah-olah Allah ada kekurangan. Yang kita nak beritahu tuan-tuan, bukanlah bermaksud Allah ada kekurangan, tetapi nak mengisbatkan ya Allah itu sempurna. Sifat salbiah ini tuan-tuan bukan saja menafikan perkara yang tidak layak pada Allah, sebab hakikatnya memang tidak ada sifat yang kurang pada Allah, tetapi sebenarnya dia nak mengisbatkan sifat kesempurnaan bagi Allah, iaitu kita nak menyatakan pada diri kita ya Allah itu sempurna. Itu sifat salbiah. Contohnya sifat kita tuan-tuan, sifat kita ni bukan tak ada pada Allah, ada, tetapi bila tidak ada anak, sifat ni seolah-olah tidak disebut, tak ada, wujud dia ada. Jadi tuan-tuan Allah, bila anak ada, adakah sifat kita ni nak menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala sempurna? Adakah sifat kita ni nak menyatakan Allah sempurna? Satu sudut dia nak menyatakan kesempurnaan Allah, satu lagi sudut tuan-tuan dia nak menyatakan yang kita ni lemah. Jadi sifat salbiah ni tuan-tuan sebenarnya pengajaran yang sangat besar bagi diri kita. Bila Allah tak akidah, kita ni perkara baru. Bila Allah ni bakar, kita nak akan mati. Bila Allah Ta'ala ni mukhalafah, berbeza dengan makhluknya, makhluk ni semua sama, tidak ada kuasa tuan-tuan, tak ada yang hebat, tak ada yang terror, tak ada yang gangguan, tak ada, semua sama berlaku. Bila Allah Ta'ala bilang berdiri dengan sendiri, bermakna kita tidak boleh hidup tanpa ada orang lain. Sebab itulah kita tak boleh nak sombong, tak boleh nak bongkar, tak boleh nak akuh dengan orang. Kalau kita rasa kita dia hebat, kita betul tuan-tuan, tak boleh hidup dengan orang. Kita satu makhluk yang tak mampu untuk hidup sendiri. Sebab itu kata ulama, manusia ni memang dicipta oleh Allah, memang bersifat perlu masyarakat. Dan yang jelas sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, bukan nak nyata Allah tu hebat. Nak kata kita ni tuan-tuan, semua pada kita ni, semua tak hebat belaka. Dia bukan sahaja nak menafikan kekurangan bagi Allah, nak mengisbatkan kesempurnaan Allah, dan nak beritahu pada kita, kita ni lemah, kita ni tidak ada keistimewaan, kita ni tidak ada kehebatan, cuma sebagai hamba Allah sahaja. Baik. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifat yang berdiri pada zat selagi ada zat. Kemudian sifat ma'nawiyah ni saya boleh letih 3 lagi. Hal keadaan zat, hal keadaan zat selagi ada zat. Baik. Sifat ma'ni itu tuan, apa makna sifat ma'ni? Ma'ni itu sendiri memberi makna makna erti atau tujuan. Baik. Kefahamannya tuan-tuan, ma'ni ini maksud daripada segala alat yang ada. Contoh tuan-tuan, sifat kudrah. Sifat kudrah susah nak beri contoh.
Contohnya sifat sama, sifat mendengar Allah Ta'ala. Kalau dibangsakan kepada kita tuan-tuan, kita perlukan alat untuk mendengar, kan? Alat yang kita gunakan adalah telinga. Telinga ni satu alat untuk mendengar. Pada Allah, alat dia tidak ada. Jadi sifat mendengar ni tuan-tuan, dia teguh berdiri pada zat Allah. Berdiri pada zat bukan maksud dia tumpang pada zat, tetapi cuma majazi akli. Contoh yang biasa kita buat tuan-tuan, warna biru ni tekot, sama panggil tekot kan? Dia tidak tekot, tahu? Ha? Bukan. Biru BSN tuan-tuan. Biru muda. Biru muda ni tuan-tuan. Biru muda ni adalah sifat, kan? Warna ni sifat. Merah tu sifat, biru tu sifat, hijau lagi yang sifat. Sifat belaka tuan. Sifat biru ni berdiri pada zat plastik. Soalan saya, betul ke sifat biru berdiri pada plastik, ataupun plastik berdiri pada sifat biru? Mana satu yang menempang? Biru yang menempang plastik ke plastik menempang biru? Plastik menempang biru. Biru menempang plastik. Biru menempang plastik. Warna menempang pada plastik. Sebab sifat dia tak boleh diri sendiri, dia kena duduk pada satu zat, kan? Contoh macam tuan-tuan berlari, kan kita bagi contoh berlari dulu. Tiba-tiba kita tengok lari, lari. Boleh jadi tak kita tengok lari? Tak boleh, sebab lari cuma satu sifat. Sifat dia tertumpang pada satu zat. Orang berlari, walaupun lari itu sifat, dia tak boleh diri sendiri, jadi dia menumpang pada zat. Tumpang tu bukan macam gayut tu tuan. Contoh apa maksud tumpang ni? Tumpang gimana? Dia sebenarnya satu sifat pada zat. Bila kita sebut sifat mani ni, alat tidak ada, telinga tidak ada, sifat mendengar itu sendiri berdiri pada zat Allah. Jadi tuan-tuan, adakah kita nak sebut Allah Ta'ala ni tidak sempurna kerana tidak ada telinga? Nah, Allah Ta'ala sempurna kerana tidak memerlukan telinga dia boleh dengar. Telinga Allah. Mendengar itu berdiri pada zat Allah tanpa perlu telinga. Ini kesempurnaan. Begitulah dengan sifat-sifat yang lain tuan. Baik, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ni adalah hal keadaan zat. Hal keadaan ni, saya bagi contoh hal keadaan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke pasar pagi ataupun Pekansari, tuan-tuan akan mendengar bunyi bising. Orang ni jual ikan, yang ni jual ayam, yang ni jual sayur, yang ni jual baju. Sifat yang kita nampak di situ adalah sifat kalam, berkata-kata, betul tak? Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan pejam mata, yang tuan-tuan dengar tu bunyi bising. Bunyi bising ni adalah hal keadaan bagi pasar, dikarenakan oleh banyaknya orang cakap. Dikarenakan, disebabkan kenapa bising? Bising ni sebab ramai yang bercakap. Yang bercakap ni sifat, tetapi daripada sifat ni ada wujud suasana orang panggil, ataupun hal keadaan. Hal keadaan itu tu ni hal keadaan. Bila kita sebut sifat yang kebatan, kita berhuluk qawmu qalilan, qawmu muridan, aliman hayyan, sami'an basiran, kalimat. 7 sifat ni tuan-tuan. 7 sifat ni adalah hal keadaan bagi zat. Hal keadaan bagi zat kerana apa? Kerana adanya sifat ma'ni. Contoh dia bagi kat sini tuan-tuan. Contohnya apabila dikatakan hal keadaan Allah berkuasa. Contoh, bila dikatakan Allah Ta'ala qawmu qaliran, maka itulah yang dinamakan sifat ma'nawiyah, iaitu hal keadaan yang tetap bagi Allah, bagi zat Allah, kerana ada di sifat kudrah. Allah ada sifat kudrah, maka jadilah hal keadaan Allah itu berkuasa. Tuan-tuan nampak jelas ke? Nampak sama-sama ke tak nampak langsung? Kalau tuan-tuan nampak jelas, kita tak payah nak pergi ke dua tajuk yang akhir. Kalau tuan-tuan tak nampak langsung, kita tak payah pergi juga ni. Baik, dua perkara di penghujung ni tuan-tuan, insya-Allah akan memberi sedikit penerangan kepada tuan-tuan. Pada sini dan pada kharij, saya tu cerita tadi.
Mirai. Itu dia maksud. Apa maksud dari faktor? Zihir artinya kalau dibayangkan dalam fikiran kita boleh nampak. Kharij artinya kalau nampak dengan mata diri, mata kasar. Baik, kita tengok sifat nafsiah dulu tuan. Sifat nafsiah ni sifat yang dimaksakan kepada zat sebagaimana ada zat. Tuan-tuan nampak tak botol air ni? Kalau tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan nampak tak botol air ni wujud? Wujud. Pada fikiran tuan-tuan nampak tak botol air ni wujud? Jadi kalau itu maksudnya dalam fikiran kita nampak wujud botol air. Itu fikiran itu. Tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan buka mata, tuan-tuan nampak tak wujud? Nampak wujud ke nampak botol air? Jadi mana wujud? Wujud ni sesuatu yang digambarkan pada akal. Tuan-tuan faham apa makna wujud? Ini maksudnya contoh sifat wujud ni, wujud zat Allah ni yang kita nampak bila buka mata zat, bukan wujud, tetapi bila kita pejam mata nampak wujud. Jadi tuan-tuan pada zihir sifat wujud Allah ni ada, tapi pada kharij yang nampak adalah zat. Tak ada wujud pada kharij, pada luar. Baik. Yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang lebih tersembunyi daripada sifat nafsiyah. Contoh tadi tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan nampak wujud kan? Kita adanya Allah sebelum adanya alam tuan-tuan. Sifat kita itu sendiri. Bila tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan nampak wujud ke? Tuan-tuan nampak kita? Bila tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan nampak wujud ke? Macam ni kan? Tuan-tuan nampak tak wujud dia? Pejam mata. Nampak tak wujud yang hilang? Tak nampak yang nampak cerita wujud dia? Wujud je. Kita tak nampak tuan. Kita ni cuma satu sifat ibarat. Dalam akal, fikiran kita bayangkan pun tak ada. Bila buka mata lagi tak ada. Ia ni cuma satu sifat ibarat saja tuan. Yang kita nampak wujud. Tak nampak kita, tak nampak bakar. Kita ada bakar cuma satu cerita yang muncul selepas ada alam. Mukhalafah satu sifat yang muncul selepas ada alam. Yang muhta'ala bilang sifat yang muncul selepas ada alam. Wahdaniyah sifat yang muncul selepas ada alam. Kalau nak tuan alam ini tidak pernah ada, yang ada cuma sifat apa? Sifat. Kalau alam ini tidak pernah ada, sifat sabiah ni ada tak? Yang ada sifat apa? Nafsiyah sahaja. Jadi yang kita nampak wujud juga. Tak nampak bidang, tak nampak bakar, tak nampak. Sebab sifat ni cuma sifat ibarat. Baik, jadi tuan-tuan, pada zihir sifat ni tidak boleh dilihat, tidak boleh dibayang dengan akal. Pada kharij sifat ni tidak ada bukti pada mata kasar. Cuma dia boleh diibaratkan saja. Baik. Wujud boleh dibuktikan. Yang ketiga sifat ma'ani tuan-tuan, pada zihir dia ada, pada kharij dia ada. Macam tuan-tuan nampak sifat biru dia tuan-tuan pejam mata, nampak tak biru di saat Allah melempar pada zat. Begitulah sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sabar, rasa dalam. Nampak dia melempar pada zat. Dan tuan-tuan mata Allah, bila kita buka mata tuan-tuan, jelas tak sifat? Jelas tak sifat biru ni? Begitulah sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sabar, rasa dan kalam. Jelas apabila kita buka mata. Bukan maksud nampak mata lentik. Maksudnya pada bayangan nampak, kemudian dilihat dengan bukti mata pun nampak. Jadi tuan-tuan kalau dengan sifat Allah, mana bukti dengan mata ni? Mana bukti dengan mata ni tuan? Mana bukti dengan mata Allah tu sebab kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam? Mana bukti dengan mata? Alam. Alam ni bukti mata. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami pasti akan menunjukkan pada setiap penghujung sesuatu perkara, fil afaq, pada setiap penghujung satu perkara, dan pada setiap diri kamu, wa fi anfusikum, pada setiap diri kamu, hatta yatabayyan,
Sehingga pada setiap diri manusia tu kalau digunakan dia akan jelas nampak annahul haq, Allah benar, mereka dia tu benar. Tuan-tuan, bila kita guna sikit akal kita untuk mentafsirkan alam ni, tuan-tuan, kita akan nampak kudrah ilalah ilmu hayat sama rasa akal Allah. Cuma ya, manusia gagal menggunakan akal mereka pada perkara ini sebab sibuk menggunakan akal untuk dunia mereka. Tak benar. Ini disebut sebagai mindset, sehingga kita gagal melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tadi ada dengan kuliah bersama Sahabat Muhammad tentang akhir zaman. Jadi disebut, dibagi satu kronologi, satu gambaran. Dia kata, contoh kalau orang main bola, orang main bola yang dapat pergi ke final, ada dua pasukan dia pergi final kan. Jadi tuan-tuan, kalau pasukan kita dengan pasukan lawan dapat pergi ke final, adakah kita cuma akan tunggu masa dan terus bermain, ataupun kita akan memperketatkan latihan dari sudut strategi serangan, dari sudut pertahanan, dari sudut pengarahan, kecekapan menahan bola, hantaran bola. Tuan-tuan nak pakai apa yang ada, ataupun tuan-tuan akan buat latihan yang intensif? Latihan intensif. Kalaulah kita sekadar tak apalah kita dah menang, kita di final, orang sebelum buat latihan 8 jam, kita cuma buat latihan 2 jam, tuan-tuan. Adakah layak untuk kita menang? Dia latihan 8 jam, sekali lagi tuan-tuan 40 pusingan pusing badan, kita lagi 2 pusingan malam. Layak kita nak bertanding dengan dia, tuan-tuan? Layak, ha? InsyaAllah. Kalau fikir dari sudut strategi lah, bola tu bulan. Tapi pada sudut strategi tak padan. Baik, kalau orang menyanyi, orang menyanyi, finalis biasanya lebih pada 2 orang kan. Kalau kita tengok akhirnya fantasi aku pada sama 4 orang. Dulu-dulu ni cerita zaman Yayai, dulu kita tengok dalam dulu cerita masa tu aku hidup lagi, masa tengok pun dunia aku lama dah mati. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni antara orang yang masuk final, adakah kita ni hanya akan berpandukan kepada suara kita yang sedap je, tuan-tuan? Sedangkan penilaian atas stage, antaranya suara, penguasaan pentas, eye contact dengan penonton, penjiwaan lagu, tuan-tuan. Orang lain sibuk berlatih tiap-tiap hari menyanyi perkara yang sama. Suara dia ustaz, suara kita ustaz. Tapi tuan-tuan, penilaian itu bukan hanya sekadar pada suara. Tuan-tuan, kalau kita pergi sekadar tak apalah, kita dah menang. Jadi tuan-tuan pergi gitu je. Sementara orang lain buat latihan yang intensif. Agak tuan padat tak menang. Tadi bola tu bulat dia nyanyi pula. Jadi tuan-tuan mati Allah, kronologi yang dibuat ni memberi satu maksud, iaitu bila sampai di penghujungnya kita akan keluar dari upaya tenaga, sebab penampakannya akan tiba kan. Saya nak cerita pasal mindset tadi. Kita ni tuan-tuan, kita sangat memahami kita berada di penghujung zaman. Ending akan sampai pada bila-bila masa. Tapi tuan-tuan, kita punya perangai sama je macam dulu, tak ada perubahan. Kalau dulu kita sibuk dengan dunia kita, sekarang kita sibuk dengan dunia kita juga. Kalau dulu kita sibuk dengan kerja kita, sekarang kita sibuk dengan kerja kita juga. Tuan-tuan, kita seolah-olah orang yang tidak bersedia untuk menghadapi final. Sedangkan kita berada di kemuncak. Kalau tuan, tanda-tanda kiamat ada 2 kan. Satu tanda kecil, satu tanda besar. Dan tuan-tuan, tanda-tanda kecil tak ada dah yang masih tidak muncul, semua muncul lagi. Artinya kita berada di penghujung usia dunia. Pada bila-bila masa boleh terjadi tanda-tanda besar kiamat. Tapi bermakna kita berada di final tu. Final pada dunia. Nanti apa kita buat?
Adakah kita bersedia? Persediaan kita macam mana? Contoh tengok orang persediaan kita dengan ilmu agama yang tidak dipedulikan, dengan anak-anak kita masih diada dengan perkara-perkara yang menyebabkan mereka jauh dengan Allah, dengan tamadun yang kita bina memasukkan masyarakat. Apa saja yang kita bina, tuan-tuan, seolah-olah tidak mempersiapkan diri dengan akhlak. Jadi tuan-tuan, sebahagian daripadanya tamadun ini dibina dengan memisahkan manusia dengan agama. Sebab itulah bila kita kata apa tanda Allah Ta'ala ni ada, apa tanda Allah Ta'ala berkuasa, jarang orang boleh sebut alam yang ada. Tapi tuan-tuan, bila manusia lihat pada alam, manusia cuma nampak ini adalah satu peluang untuk kita cipta meraih keuntungan yang lebih. Kan? Macam mana kita boleh tengok macam tu? Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita tengok pada alam, nampak kebesaran Allah. Tengok pada alam, nampak Allah hebat. Tengok pada alam, nampak Allah sempurna. Kita tengok pada alam, nampak pada duit. Sungguh tak? Sungguh. Kan? Kita tengok anak kita cuti, tuan-tuan. Tuan-tuan nak terpana nak cuti? Oh, ini ada harapan jadi IR. Contohlah contoh, ni ada harapan jadi doktor. Ni ada harapan. Jadi belajar kamu ni pada bagi je lah. Nanti tak nak kerja dia punya cita-cita. Tak situ tengok mindset kita macam mana di penghujung usia. Belum bersedia kan? Jadi ramailah umat akhir zaman ni akan menempuh jalan yang sukar untuk bertemu dengan Allah. Mungkin sebagian besar daripada mereka tak akan sampai. Sebab bukan kita kata, Allah kata tak sampai. Wa tuti aktsara fil ardi fayudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut sebagian besar daripada orang yang berada dalam dunia ni, maka mereka akan menyesatkan kamu daripada Allah. Tuan-tuan. Jadi bila ditanya pada kharij boleh dilihat dengan bukti mata. Mana bukti mata Allah Ta'ala hilal muhayyad sama basar kalam? Buktinya tuan-tuan, ni lah bukti. Itu bukti Allah berkuasa. Pokok banyak bukan bukti boleh dapat dari mana Allah. Iaitu pandangan yang disertakan dengan keduniaan. Kalau pandangan terhadap Allah, betapa hebat Allah Ta'ala bercipta pokok yang begitu teguh berdiri sampai ratusan tahun. Itu yang dilampau. Kan? Jadi. Baik. Kemudian tuan-tuan sifat manawiyah. Sifat manawiyah pada sihir, bila tuan-tuan punya mata, tuan-tuan nampak tak bising tadi. Bila tuan-tuan buka mata, tuan-tuan nampak bising, kenapa orang cakap? Jadi tuan-tuan dalam sihir, kita nampak sifat hal keadaan Allah. Nampak? Tapi bila buka, yang kita nampak sifat ma'ani, tidak nampak sifat ma'nawiyah. Ulama membahagikan segala sifat ni tuan-tuan hanya sekadar melihat kepada fungsinya. Hakikatnya tuan-tuan, kesemuanya adalah menceritakan tentang kesempurnaan Allah. Maka wallahu a'lam. Pendek dari itu dalam itu. Selamat boleh masuk isyak. Ada soalan tuan-tuan? Kalau tuan-tuan saya tak ada soalan, saya ada soalan. Kri. Hah? Kri, tanya Kri. Tak ada. Saya nak tanya. Tajuk kita betul-betul ada dua je lagi. Satu sifat takluk, sifat-sifat yang bertakluk. Ada 6 sifat yang bertakluk. Kemudian kita akan pergi kepada perbahasan uluhiyah. Jadi tuan-tuan, kita nak ambil lagi. Soalan saya, habis ni nak ambil dulu ke nak sambung kita lain? Sebab kalau nak ambil dulu, ada orang minta malam. Mari Isnin minggu pertama ni ada orang minta. Sambung. Pokok pengurusan surah baru kan. Kalau tidak saya nak beritahu dia, saya terpaksa tolong. Kalau tidak saya nak beritahu dia, saya terima. Yang macam ni kan? Yang macam ni ada apa? Macam? Yang macam ni, kalau tu dekat sini. Sambung aja. Sambung. Ustaz sambung. Saya sambung. Sambung. Ini nak sambung berapa ni macam?
Saya pun lagi ni saya nak bilang. Saya pun lagi nak bilang ni. Sebab dia lupa kan. Cakap dia berbarang. Bagi kamu. Baik, tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertemu pada bulan depan. Wallahu a'lam. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا مستقيما واجعلنا سكينا سبحانك اللهم انا نسالك الثبات والايمان والاستقامه على شريعه الله والطريق البيضاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والاتباع والباطل اجتنابه اللهم وفقنا في الدين وعافنا بنا صراطك المستقيم اللهم انا نعوذ من الهم والحزن ونعوذ من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهرك دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوهم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تقبل الله منا Terima kasih kepada Fadil Ustaz UAR. Nama singkatan yang memang diguna pakai oleh Ustaz ni ya. InsyaAllah kita sama-sama doakan semoga Ustaz terus diberi kesihatan yang baik untuk meneruskan kesinambungan kuliah di Surabaya insyaAllah. Allah